Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama di kelas PDPR bersama dengan Ustazah Fini. Macam biasalah kalau kelas Ustazah Fini, kita mulakan kelas dengan bacaan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas, sebab kita nak belajar sirah, jadi adalah lebih elok kalau kita berselawat dahulu kepada Nabi. Ikut bersama-sama dengan Ustazah ya. Jom kita selawat sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Hari ini kita nak belajar sirah tahun 2. Bab 2, kepribadian Nabi Muhammad. Okey, di bawah subtopik gelaran Al-Amin dan peletakan Hajarul Aswad. Nanti kita belajar apa tu Hajarul Aswad Okey, jom kita tengok. Okey. Al-Amin ialah orang yang dipercayai. Okey. Nabi Muhammad ni berakhlak dengan akhlak yang sangat-sangat mulia. Sangat-sangat hebat akhlak Nabi ni. Sangat-sangat diturunkan di kaum yang jahiliah. Maka orang jahiliah ni peradaban dia tak ada. Tak ada adab dia. Jadi turunnya Nabi ni membawa akhlak yang sangat-sangat baik. Okey. Nabi tidak pernah berbohong dan berdusta. Nabi tak pernah cakap bohong. Daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat, Nabi tak pernah bercakap bohong. Walaupun perkara-perkara yang biasa-biasa, tak pernah. Okey. Nabi berlemah lembut dalam pergaulan dan percakapannya. Nabi tak adalah bercakap kasar. Nabi bercakap dengan cakapan yang lemah lembut yang suka didengar oleh orang lain. Baginda seorang yang pengasih dan penyayang. Sangat-sangat pengasih dan penyayang kan. Ada peristiwa Nabi suap makan kepada orang perempuan buta. Makna kalau kita lah susah kita nak pergi suap orang makan kan. Tapi hebatnya Nabi ini bersifat dengan sifat pengasih dan penyayang sampai sanggup buat macam tu. Okey. Baginda bercakap benar, jujur, rajin dan amanah dalam semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Amanahnya dia kan, jujurnya Nabi, semuanya akhlak-akhlak yang baik ni ada ke atas tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap sesiapa sahaja. Tak pernah. Nabi tak pernah cakap orang ni jahat ke. Nabi tak pernah. Nabi tak pernah cakap-cakap yang kasar-kasar. Nabi Muhammad benci dan tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad ni walaupun hidup di tengah-tengah suasana berhala yang penuh di keliling Kaabah masa tu, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi pun dah tak suka dah dengan berhala ni. Rasa pelik dah. Kenapa orang duk memuja berhala ni sedangkan berhala ni tidak hidup pun. Okey. Baginda juga tidak pernah minum arak dan tidak pernah berjudi. Sedangkan masa tu orang jahiliah ni memang kerja dia lah berjudi, minum arak kan. Memang kerja-kerja orang jahiliah ni. Okey, Nabi Muhammad sangat cerdas akalnya. Kuat semangatnya dan berfikiran positif. Okay. Dengan segala sifat yang dimiliki oleh baginda, orang Arab Mekah telah menggelarkan baginda Al-Amin. Okay. Iaitu orang yang dipercayai. Baginda amat amanah dan jujur dalam segala urusan. Sebab itulah orang jahiliah, orang-orang Mekah ni disuka suruh Nabi jaga barang dia. Sebab nanti Nabi akan pulangkan balik benda tu. Macam orang lain ada juga nak tipu-tipu. Nabi tak pernah. Jadi orang-orang kat situ sangat-sangat mempercayai Nabi. Walaupun dia orang kafir pun, tapi dia memang percaya kepada
Nabi. Sebab Nabi ni memang daripada kecil tak pernah bercakap bohong. Okay. Nabi Muhammad sentiasa mendoakan kebaikan dan mengharapkan petunjuk Allah walaupun terhadap musuh baginda. Nabi tak pernah caci maki walaupun dengan musuh-musuh baginda. Okay. Gelaran Al-Amin diberikan kepada Nabi Muhammad kerana sifatnya yang jujur. Kena ingat ni, Al-Amin ni diberikan kerana sifat Nabi tu yang sangat jujur. Macam kita ni ada juga kan tak jujurnya. Nabi ni tak pernah. Okay. Baginda sentiasa menyambung silaturahim dan suka memberi salam kepada umatnya. Nabi ni kalau berjumpa dengan sesiapa dekat jalan, Nabi dulu yang akan memberi salam. Sebab memberi salam itu adalah sunat, menjawab salam pula adalah wajib. Sebab itu Nabi suka memberi salam dahulu. Tak adalah orang kata jumpa dengan orang-orang sempat beri salam pada Nabi, tak ada. Nabi semua yang beri salam dulu kepada umat-umat dia ni. Okay. Baginda juga sering melayan tetamu dengan baik dan bercakap dengan lemah lembut. Baginda tidak pernah marah, malah akan memberi nasihat kepada sesiapa sahaja. Tak pernah marah. Sebab dalam diri Nabi itu adanya sifat pengasih dan penyayang. Bahkan tiap-tiap malam pun Nabi selalu mendoakan keampunan kita umat-umat Nabi Muhammad ni. Okay. Okay, jom kita masuk pula bab peletakan batu Hajarul Aswad. Pada suatu hari, Kaabah dilanda banjir dan beberapa struktur bahagiannya rosak. Banjir besar lah ni. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Okay, banjir tersebut telah menyebabkan sebahagian dinding Kaabah runtuh. Orang Arab Quraisy telah berpakat untuk mendirikan balik, merobohkan semua Kaabah tu untuk membina Kaabah yang baru. Okay. Pembinaan tersebut telah melibatkan pembesar-pembesar Quraisy, iaitu bangsa Arab dan Rasulullah sendiri. Okay. Orang Arab ni ada banyak-banyak bangsa. Okay. Pembinaan ini diketuai oleh Bakum, seorang tukang kayu berbangsa Rom. Okay. Setelah selesai membina Kaabah, mereka meninggikan pintunya daripada aras tanah sehingga terpaksa menggunakan tangga untuk memasukinya. Sebab kalau buat rendah juga nanti banjir, rosak lagi kan. Jadi dia naikkan sikit paras Kaabah tu. Macam sekarang ni pun dah tinggi kan. Maknanya nak masuk ke dalam rumah, dalam Kaabah tu kena naik tangga. Macam itulah juga dulu. Okay, selepas itu mereka ingin meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Ketika itulah berlaku perselisihan faham mengenai siapakah yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Ramai sangat suku-suku. Suku ni maknanya macam kita lah. Kita bangsa Melayu, India, Cina. Dia ada suku-suku dia. Gitulah. Ramailah ketua-ketua suku ni. Okey. Perselisihan faham ini hampir membawa pergaduhan dan peperangan. Sebab mereka ni tidak ada adab kan. Nabi Muhammad dah ada tapi tidak dilantik lagi menjadi Rasul. Okey. Jadi nak bergaduh, nak sampai nak membunuh, nak meletakkan Hajarul Aswad ni kerana mereka percaya Hajarul Aswad ini adalah batu daripada syurga. Jadi semua orang nak pegang. Kita pun kalau boleh nak pegang kan Hajarul Aswad tu, nak cium Hajarul Aswad tu. Kalau ada mak-mak yang pernah pergi ke Mekah, boleh anak-anak tanya Okay. Mak-mak pernah tak nampak batu Hajarul Aswad ni? Ada dekat dinding Kaabah. Kita pun kalau boleh nak pegang. Jadi mereka pun memang macam itulah, bergebuk-gebuk nak meletakkan Hajarul Aswad. Seorang lelaki berbangsa Quraisy bernama Amamah bin Ghairah telah mencadangkan supaya melantik seorang hakim untuk mengadili perkara tersebut. Mereka bersetuju memilih seorang yang mula-mula memasuki Masjidil Haram pada keesokan hari. Maknanya subuh-subuh
dah ada dah orang tunggu dekat dalam masjid tu, nak tengok siapa yang mula-mula masuk. Jadi dia lah yang akan menjadi hakim. Ketika Kaabah dibina semula, ketua-ketua kabilah telah berbalah untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Okey. Pada hari esoknya, Nabi Muhammad menjadi orang yang pertama yang memasuki Kaabah, yang memasuki Masjidil Haram. Masa tu, maka baginda lah yang dilantik menjadi hakim. Padahal Nabi tak tahu pun orang nak lantik dia jadi hakim. Tapi Nabi ni memang jenis yang suka pergi ke masjid, walaupun dia belum lagi dilantik menjadi Rasul. Okey. Cara Nabi menghakimi perselisihan faham ini. Rasulullah telah menyelesaikan masalah ini dengan baik dan baginda digelar sebagai Al-Amin, yang bererti orang yang dipercayai. Okey, macam mana Nabi menyelesaikannya? Okey, jom kita. Nabi Muhammad membentangkan serbannya. Serban tahu tak? Serban yang kalau kita tengok ustaz-ustaz dia pakai yang macam lilit-lilit atas kepala tu. Yang bulat tu kan. Okey. Warna putih tu. Itulah serban. Jadi bila buka dia macam kain pelekat tu besar gitulah. Besar lagi lah kot. Ustazah pun tak tahu besar mana. Okey, tapi tengok dalam gambar ni pun ada kan. Okey. Lebih kurang macam ni lah petaknya. Okey. Okey, jadi Nabi pun bentang serban dia dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah. Macam sekarang ni dalam gambar ni. Anak-anak boleh tengok Semua ketua puak memegang bahagian tepi kain serban tersebut dan mengangkat bersama-sama ke tempat yang disediakan di Kaabah tu, kat dinding Kaabah tu, tempat yang untuk meletakkan Hajarul Aswad tu. Jadi semua ketua-ketua kabilah ni dapat pegang semua. Ada berapa pun Ustazah tak tahulah, kabilah terlalu banyak kan. Jadi ketua ni pegang, setiap seorang pegang kain tu. Ketua sahajalah. Ahli-ahli tak payahlah pegang kan. Ramailah. Okay. Nabi Muhammad meletakkan sendiri Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Okay, jadi semua orang pun berpuas hati. Sebab semua orang dapat pegang, dapat bawa batu Hajarul Aswad tu ke tempat yang disediakan tu, yang nak letak kat Kaabah tu. Kaabah adalah rumah ibadah pertama yang dibina untuk tujuan beribadat. Memang Kaabah ni yang pertamalah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka selesailah masalah. Tidak berlakulah sebarang perselisihan faham. Kerana kecerdasan Nabi Muhammad SAW ini, maka selesailah masalah yang dihadapi oleh kaum dia masa tu nak meletakkan Hajarul Aswad. Lagilah selepas itu, Nabi terus digelar sebagai Al-Amin ni, maknanya menjadi panggilan. Macam kita kat rumah. Kita kat rumah ada abang, panggil abang long, abangah. Nabi ni digelar sebagai Al-Amin. Bila jumpa Nabi, orang panggil Al-Amin, Al-Amin. Maknanya digelar sebagai Muhammad Al-Amin. Seorang yang dipercayai. Lagilah selepas peristiwa peletakan Hajarul Aswad ni, lagilah Nabi digelar sebagai Al-Amin dengan lagilah ramai orang yang memanggil Nabi ni dengan gelaran Al-Amin. Okey. Sampai kat sini sahaja dahulu kelas bersama dengan Ustazah Fini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi di siri yang akan datang pula. Terima kasih anak-anak. Rajin-rajinlah membaca walaupun berada di rumah sahaja. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.